Hai, Assalamualaikum. Saya Akila. Saya pelajar tahun 3 ANSOS, berasal daripada Pahang. Okey, kali ini saya akan terangkan tentang total jam kredit kita. Dan pada kali ini untuk SEM 1, pelajar tahun 1, mereka perlu memenuhi 21 jam kredit. Okey, sebenarnya total jam kredit kita untuk 6 SEM adalah sebanyak 122 jam kredit. Okey, untuk tahun 1 ni, SEM 1 kamu perlu ambil sebanyak 21 jam kredit dan terdapat beberapa pecahan jam kredit yang perlu kamu ambil. Contohnya menerusi core curriculum, lagi bahasa, teras program dan juga gugusan pengajian liberal. Okey, bagi core curriculum kamu boleh ambil menerusi badan beruniform, contohnya core balapis, suksis dan juga sispa. Dan ada juga yang mana yang tu kamu perlukan sehingga habis SEM, sehingga SEM 6, yang mana kamu akan dapat CJ pertalian. Seterusnya yang kamu boleh ambil 3 jam kredit, iaitu 1 SEM sahaja. Dan ada juga kamu perlu ambil 6 jam kredit, yang mana perlukan 2 SEM kamu ambil. Okey, seterusnya adalah pengajian gugusan liberal. Pengajian gugusan liberal ni adalah program yang kamu perlu wajib ambil untuk SEM 1 dan SEM 2, yang mana kamu perlu memerlukan 6 jam kredit. Okey, untuk tahun 1, semester 1 kamu perlu ambil 2 jam kredit, manakala bakinya 4 jam kredit kamu perlu habiskan pada SEM 2 akan datang. Kemudian kamu boleh tengok senarai subjek untuk gugusan pengajian liberal ni di dalam jadual di BPA. Okey, kalau sebelum ni dia bagikan kepada UE, UC dengan UK, yang mana kamu boleh tengok dekat pangkal kod depan tu kan. Tapi untuk batch kamu dia telah tukarkan kepada UL, dan subjeknya kamu boleh pilih lah untuk berapa saja. Kalau 2 jam kredit tu bermakna 1 subjek yang kamu perlu pilih. Kita ada 6 jam kredit, jadi 3 subjek yang kamu kena pilih. 1 subjek di SEM 1, 2 subjek di SEM 2. Okey, inilah senarai subjek bagi gugusan pengajian elektif itu yang kamu boleh dapatkan di BPA.
Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini turn saya. Sebelum saya teruskan video ini, saya akan introduce myself. So, nama saya Rosa Azmi Muslim. Saya merupakan pelajar tahun 3 ANSOS sesi tahun 2020-2021. Nama saya Rosa Azmi Muslim, berasal daripada Sabah, daerah Kertabut, berumur 22 tahun. Okay, kita start. Okay, untuk membolehkan seseorang itu membolehkan dia mengambil subjek bahasa Inggris di university, terutamanya di UMS. Kita belajar di UMS kan. Dia punya kelayakan dia adalah student tu mestilah mempunyai kelayakan muat, yang mana kelayakan muat dia punya band dah boleh lebih daripada dia punya kelayakan tu start daripada band 3 lower. Maksudnya band 3 lower yang ke bawah lah, barulah dapat mengambil kelas bahasa Inggeris. Kalau yang band dah tinggi, band 3 upper gitu contohnya, start daripada band 3 upper, dia akan dapat dia nak boleh ambil tu apa? Ambil ni bahasa Inggeris. Ya. Yeah. So saya ditugaskan untuk memberi kelebihan. Apa kelebihan kalau kita ambil ni bahasa Inggeris? So kelebihan dia adalah pengalaman saya mengambil bahasa Inggeris. Saya sendiri mengambil bahasa Inggeris. First, SEM 1 nanti kamu akan belajar yang nama subjek dia adalah Essential Communication Skills. So di sini ini akan dalam SEM 1 ini dia akan mengajar kita berkaitan dengan komunikasi. Macam mana kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi dengan menggunakan bahasa Inggeris gitu. So nanti kamu akan belajar itu. Khususnya kalau SEM 2 ini kita akan belajar oral communication in English. Ya. Khususnya yang SEM 3 ni kita akan belajar reading and writing in English. Ini akan mengajar kita bagaimana mau read dengan fluence dan lancar, and macam mana kita menulis satu essay itu dengan betul dengan menggunakan grammar yang betul. Nanti kena ajar juga tu oleh kamu punya lecturer. So jangan takut, just santai. Seterusnya SEM 4. SEM 4 ni kita akan belajar, ni adalah SEM yang terakhir. Kita akan mengambil subjek VI, yang mana kita akan mengambil kelas English for occupational purposes. Yeah. English for occupational purposes ni lebih kepada persediaan kita untuk mencari pekerjaan nanti. Maksudnya ini lebih kepada pembuatan resume kita nanti. So pengalaman diri saya mengambil ni bahasa, saya rasa sangat interesting. Boleh tambah saya punya pengetahuan berkaitan dengan bahasa Inggeris. And now I can speak English but not very fluent. So I think it's very good for our speaking, especially in English. Yeah. So that's all for me. So thank you for everyone. Good luck for everyone, and especially student first year. Do your best. Hai, saya Gumuta Muniapan, berasal dari Kedah. Hari ini saya akan bagi briefing tentang salah satu subjek yang terdapat di PPIB, iaitu Mandarin. Terdapat 3 tahap, iaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 dalam bahasa Mandarin ini. Apa yang anda akan belajar? Anda akan belajar perkara-perkara yang asas dalam bahasa Mandarin, seperti memperkenalkan diri, bercakap dengan orang lain dan sebagainya. So,
Sepanjang pembelajaran dari SEM 1 hingga SEM 3, anda akan menggunakan buku teks yang merangkumi 12 hingga 13 bab. Setiap semester, anda akan mempelajari 3 ataupun 4 bab. Penilaian subjek Mandarin ini lebih kurang seperti MAT juga, di mana terdapat 4 perkara penting, iaitu speaking, listening, writing dan reading. Anda juga akan mempelajari 2 jenis penulisan, iaitu Hanzi dan Pinyin. Hanzi merupakan tulisan Cina yang kita selalu nampak, manakala Pinyin merupakan penterjemahan tulisan Hanzi dengan menggunakan alfabet. Akhir sekali, dari pengalaman saya, subjek Mandarin merupakan subjek yang menyeronokkan kerana saya telah mempelajari pelbagai perkara dan dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan sekelas dalam bahasa Mandarin. Kopi sana do dongko suawain oi tombolik pengawi. Yoku ngoponga I Citra Nuralika binti Hamidun. Baiklah, saya berikan maksud apa yang saya ucapkan tadi. Selamat pagi sahabat. Nama saya ialah Citra Nuralika binti Hamidun. Kaum saya ialah Brunei dan saya berasal dari Sabah. Saya pernah mengambil bahasa Kadazan Dusun sebagai gugusan bahasa tempatan. Saya mengambil subjek ini kerana pensyarah pernah menasihati agar berhati-hati untuk memilih subjek bahasa asing untuk menjaga pointer kita. Di mana bahasa Kadazan Dusun ini mudah untuk kita semua mendapat A dan juga B. Pada semester pertama, perkara yang akan diajar ialah perkara asas seperti nombor, bulan, warna, resepi, kata ganti diri, keluarga, dan juga sebagainya. Bagi semester 2 pula, kamu akan mempelajari tentang kesihatan, petunjuk arah, kiri, kanan, atas, bawah, dalam bahasa Kadazan, cuaca, perbedaan ciri-ciri, dan juga makanan. Manakala, untuk semester 3, kamu akan mempelajari perkara yang lebih mendalam sedikit dalam bahasa Kadazan Dusun, seperti ayat penyambung, mood suara, iaitu kata imbuhan, percutian, kisah dongeng, dan juga sebagainya. Bagi tugasan pula, biasanya ada beberapa bentuk tugasan yang diberikan, yaitu assignment seperti esai pendek, kuis, peperiksaan pertengahan bulan, dan juga peperiksaan akhir. Saya berharap agar kamu semua berminat untuk mengambil subjek bahasa Kadazan Dusun sebagai gugusan bahasa kerana selain dapat mempelajari ilmu bahasa baru, kamu juga dapat berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang berbilang kaum dalam satu kelas, yaitu seperti Melayu, Cina, India, Iban, Murut, Bajau, dan juga sebagainya. Akhir sekali, saya mau ingatkan syarat untuk mengambil bahasa ini adalah kamu harus mendapat keputusan buat 3 atas, dan juga etnik kamu adalah selain daripada etnik Kadazan Dusun. Itu sahaja. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maz Ardiana binti Haili, pelajar tahun 3 Sosiologi dan Antropologi Sosial, berasal daripada Ranau. Okey, saya telah mengambil bahasa asing selama 3 SEM, iaitu bahasa Arab. Kenapa saya mengambil bahasa Arab? Ialah sebab saya ingin meningkatkan lagi skill ataupun kemahiran saya dalam bahasa Arab. Sebab sebelum ni kan belajar masa sekolah rendah dan sekolah menengah aja, tapi tidak sampai SPM. Jadi bila ada bahasa Arab di UMS, ada rasa untuk mempertingkatkan lagi skill dan kemahiran berbahasa Arab. Dan yang kedua tu sebab saya mulanya saya mau mengambil bahasa Mandarin. Sebab seperti yang kita biasa dengar lah kan, kalau kita mau ambil Mandarin ni, kita akan mudah mendapat kerja ataupun mudah interview atau apa-apa. Tapi bila senior dan lecturer cakap agak sukar untuk skor bahasa Mandarin, jadi saya tidak mengambil risiko di sana. Saya pun cubalah untuk mengambil bahasa Kadazan Dusun. Tapi bila orang cakap bahasa Kadazan Dusun ni tidak boleh diambil oleh orang yang berbangsa Dusun, saya pun mengubah fikiran sebab saya berbangsa Dusun. Dan disitulah kenapa saya mengambil bahasa Arab. Okey. Sepanjang pengalaman saya mengambil bahasa Arab ni, memang banyaklah pengalaman manis dan banyak juga pengalaman yang pahit. Tapi
saya bersyukurlah sebab sudah mengambil bahasa Arab ni. Okey, untuk SEM 1 ni saya bagi bayangan sikit je lah. Okey, untuk SEM 1 kita banyak belajar pasal basic-basic, kita belajar alif bata. Jadi kalau orang yang betul-betul tidak tahu bahasa Arab tu memang tidak sukar pun, tidak susah. Jadi macam kami dulu, ustaz kami itu dia bagi kami apps atau dia bagi kami tengok video. Jadi di sana kami banyak tengok video dan saya pun macam enjoy lah buat macam kita belajar ABC tapi alif bata. Lepas tu masa SEM 1 tu kita banyak belajar pasal ganti nama diri. Saya, kau, dia, huwa humahum, hiya humahuna. Itu semua. Lepas tu belajar pasal nombor, wahid isnani salasa. Lepas tu belajar pasal jam, belajar pasal muannas, muzakkar iaitu kata ganti nama diri untuk perempuan dan lelaki. Lepas tu untuk SEM 2 tu kita belajar ayat sudah, bukan ayat lah, dia macam kita banyak hafal huruf-huruf. Kami banyak hafal huruf. Lepas tu banyak kata nama, kata kerja, susun-susun ayat. Lepas tu kalau SEM 3 tu kami belajar pasal ayat-ayat suruhan, kata larang, kata nafi, kata kata suruhan. Jadi masa tu kami banyak lengkapkan ayat dan juga buat ayat. Jadi dari SEM 1, SEM 2, SEM 3 tu dia bertahap lah daripada mudah, medium, pergi sukar sikit. Jadi pengalaman saya sendiri mengambil bahasa Arab ni, SEM 1 dan SEM 2 tu ustaz lah ajar kami dan dia lebih banyak fokuskan kepada buku. Jadi kami banyak habiskan latihan-latihan yang ada dalam buku. Dan bila sudah masuk exam tu macam kita biasa sudahlah menjawab soalan-soalan tu. Lepas tu untuk SEM 3 kami tukar ustaz. Sebab ustaz tu dia waktu malam. Jadi saya tidak dapat waktu kelas malam. Saya ambil satu ustazah ni. Jadi ustazah tu dia tidak berapa fokus dengan buku lah. Dia banyak fokus bagi banyak assignment ataupun banyak video, buat video. Jadi dari sana tu banyak kami praktis bercakap. Best juga lah. Dan salah satu kenangan paling manis lagi ambil Arab ni apabila di penghujung SEM 3 tu kami adakan satu seminar bahasa Arab di mana kami kumpulkan semua orang yang mengambil bahasa Arab bersama-sama dan kami buat aktiviti bersama-sama. Dan masa tu saya berpeluang untuk menjadi MC dalam bahasa English. Masa tu ada 3 MC iaitu BM, BI dengan Arab. Jadi rasa memang sangat bernilai lah pengalaman tu bila kita tengok kawan-kawan kita sama-sama bercakap bahasa Arab, buat aktiviti-aktiviti dalam bahasa Arab dan macam mana orang-orang yang berjaya daripada tidak tahu langsung apa-apa dapat bercakap dengan Arab. Jadi saya sangat syorkan untuk semua mengambil bahasa Arab sebab bagi saya amat menyeronokkan. Dan kalau kita mau pilih lecturer tu kita pilih lecturer yang mungkin santai sebab ada juga jenis lecturer yang tidak berapa santai. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Halo, nama saya Eliza dan saya berasal dari Kota Belud dan sekarang ni saya bakal masuk kerja dalam Ansos final year lah. Saya ceritakan pengalaman saya time saya ambil foreign language masa first year dulu. Sebenarnya saya second intake. So kami untuk second intake ni dia ada lambat sikit daftar subjek berbanding dengan yang first intake. Kami macam lambat 1-2 minggu gitulah untuk mendaftar subjek. Dan time saya mendaftar subjek tu subjek yang available hanya ada Arab, Tamil dan juga Spanish. Spanish dia available sebab ada satu section baru kena buka. So saya cepat-cepat masuk itulah saya ambil Spanish. Dan bagi saya kalau kamu berminat mau ambil Spanish, just go for it. And bagi saya juga I think it's better if you have friends from the same course to take this subject with you. Sebab kamu akan ada buat banyak discussion, group meetings ataupun group assignments, and
kamu perlu communication dan juga bagi saya it's easier lah untuk buat semua discussion bila kamu dengan course mate yang sama. For me, time saya ambil ni subjek dulu, tidak ramai dari ANSOS yang ambil ni subjek lah. Kami cuma ada 4 orang saja. That's why I said it's better to have someone who is from the same course as you who takes this subject. The more is the merrier. Sebab kamu senang untuk communicate. Tambahan lagi kamu sama-sama course. So boleh mudah untuk berkomunikasi. Dan untuk Spanish class kamu akan dibagi group assignment dan juga individual assignment. Kalau group assignment, Prof usually will give you will order you to do presentation ataupun berlakon. Dan kalau presentation, kamu akan dibagi tema dan kemudian kamu present lah. Kalau macam kami hari tu, kami dibagi countries. So we have to present the said countries and kami bagi tahu apa keistimewaan countries, kenapa selalu ramai orang visit these countries, and it is have to be on Spanish. We have to talk in Spanish the whole time. Dalam lakonan pun begitu juga. We have to speak in Spanish. And kalau lakonan, you have to prepare a script as a group. But sekarang kan kita masih lagi online learning, so I'm not really sure about the pengendalian task Prof bagi. But kalau kami macam tu lah Prof bagi hari tu. For individual assignment pula, kamu akan diberi short essay to write, and individual presentation. So kalau short essay, you have to write not more than 200 words, and yes, everything is in Spanish. So itu sajalah yang you need to know dalam Spanish. Some more, Prof suka bagi quiz, dan quiz tu dia ada carry mark. Dan carry mark ni penting sebab dia akan dibawa untuk final mark kamu semasa final nanti, untuk final. So anything that has carry mark is very important and vital for you guys. You have to keep that in mind, okay? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurida binti Asri. Saya merupakan salah seorang pelapis udara. Okey, dekat universiti saya ada 3 pelapis, iaitu pelapis darat, Navy dan Air Force, iaitu pelapis udara lah. Navy tu pelapis laut. Okey, apa yang membezakan tiga-tiga pelapis darat, Navy dan Air Force ni adalah cara training dan cara pembelajaran sama je, cuma cara training dan cara depa berkemah macam mana, kemah tahunan. Okay, first kalau pelapis darat, dia 2 minggu di hutan. So latihan menembak mereka pun dekat hutan. Macam pelapis Air Force macam saya, 2 minggu, seminggu dekat lapang sasar, iaitu latihan menembak. Seminggu lagi dekat hutan Kota Belud. Selalu macam itulah. Kalau Navy pula, mereka akan bergabung. Macam Navy dekat universiti saya tak banyak, anggota dia tak banyak, jadi mereka bawa Navy kadet mereka ke Semenanjung, iaitu pangkalan mereka kat Lumut. So mereka Navy ni dia banyak bergabung dengan universiti lain lah, universiti macam Universiti Utara Malaysia, universiti lain yang mana ada Navy. So, mereka punya teori pembelajaran pun lain. Macam mereka kebanyakannya berenang, belajar berenang. Macam Air Force banyak teori penubuhan pangkalan. Macam tu juga macam darat. Penubuhan pangkalan, kubu, cara nak buat kubu dan survival. Macam Air Force dengan darat tu tak banyak beza sangat. Cuma training dia je yang beza. Itu macam darat ni dia lebih training dia hard sikit, macam Air Force ni macam santai-santai sikit lah. Okay.
And then macam mana kami nak adapt dengan training, macam mana salah seorang cadet tu nak adapt dengan training yang ada. Kami memang dipersiapkan dengan fizikal dan mental. Selalunya mental lah, mental kena jaga mental. Okay. Selalu pukul 4 pagi, dalam satu minggu itu kami ada 2 kali training, Sabtu dan Ahad. So dalam satu sen tu 10 kali training. Kami setiap kali training bangun pukul 4 pagi dan kami bersiap makan, solat apa semua. Pukul 5 pagi dah berkumpul and then sama-sama gerak pergi ke markas Palapis UMS. So kira strength apa semua dan kami akan bersenam lah. Selalu kami pergi physical training lah, macam PT pagi. Selalu singkatannya PT pagi. Lepas PT pagi, breakfast, tukar baju, and then kalau kawat. Kalau kelas teori. Kelas teori ni macam teori menembak, teori penubuhan pangkalan macam mana. Macam tu bagi junior. Kalau inter, macam mana kita nak buat kubu. Kalau senior pula macam mana survival. Ya, macam tu lah. Dia terbahagi pada 3 pula. Junior, inter dan senior. And then macam mana kami nak adapt dengan study pula. Setiap kali balik training, start training pukul 6 pagi sampai 7 malam. Habis training, so akan balik, mandi, solat apa semua. So, kalau ada yang masa luang tu kami buat assignment, kami study. Ada je senior saya yang dapat dekan. Setiap sem dia dapat dekan. 3.8, 3.7, memang setiap sem dia akan dapat dekan. So tak ada alasan kata budak Palapis ni tak ada masa untuk study, tak ada masa untuk buat kerja, assignment, tak ada. Cuma kita kena pandai bahagi masa. Macam tu je lah. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Wahab. Saya merupakan pelajar tahun 3 dalam kos ataupun program antropologi sosiologi. Jadi saya juga merupakan pelajar tahun 3 iaitu senior dalam Korsuksis. Korsuksis adalah salah satu unit beruniform yang telah diwujudkan di UMS dan juga universiti-universiti awam yang lain. Korsuksis adalah singkatan kepada Kors Sukarelawan Polis, Mahasiswa dan Mahasiswi. Dengan pelbagai spekulasi dan juga berita-berita yang berkenaan dengan suksis, saya tertarik dan saya ingin mencuba nasib di mana saya perlu menghadiri beberapa ujian fizikal dan juga ujian temuduga lah. Jadi sebelum saya memasuki suksis, sebenarnya tujuan saya memasuki suksis adalah untuk mendapatkan kediaman. Sebab saya merupakan pelajar daripada Semenanjung iaitu Perak. Jadi untuk pelajar biasa seperti saya, kalau saya tak join suksis, susah nak dapatkan kediaman. Dan apabila tak dapat kediaman, banyaklah modal kena keluar kan. So apabila saya join suksis, alhamdulillah saya akan dapat kediaman selama 6 sem. Dan saya juga akan diberi allowance setiap bulan. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan suksis yang orang lain pun tahu. Dan antara kelebihan suksis lagi adalah saya juga dan rakan-rakan lain dan juga junior inter akan diberikan, kami boleh memohon apa-apa pekerjaan di dalam PDRM menggunakan sijil pentauliahan tersebut kerana kami telah mendapat pentauliahan daripada PDRM sendiri dan Ketua Polis Negara. Okey, oleh sebab itu, jomlah join sukses. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Monisa binti Musaffa. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Kors Sispa UMS. Maksud Kors Sispa ialah Kors Siswa-Siswi Pertahanan Awam. Penubuhan kursus badan beruniform di universiti sebagai kursus kokurikulum adalah bertujuan untuk memperkasakan soft skill di kalangan pelajar. Melalui penglibatan di dalam Kors Sispa UMS juga, ianya dapat memupuk semangat kerja berpasukan, memupuk nilai jati diri dan cintakan tanah air. Ianya juga dapat membentuk kepribadian
pelajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber, bertanggung jawab, serta mempunyai kepakaran khusus dalam pertahanan awam. Pengalaman yang saya peroleh sepanjang mengikuti kurs ISPA ialah setiap anggota didedahkan dari segi kemahiran dan latihan luar atau kamp medan yang akan diadakan setiap semester. Melalui latihan kurs ISPA juga, ianya dapat menyebar dan mendidik mahasiswa mengenai langkah-langkah keselamatan diri dan orang awam sepanjang masa bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana. Itu saja, sekian, terima kasih.